Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1194. Antara paparan utama. Tidak wajar pemimpin politik cemar nama Badan Kehakiman. Najib bersumpah lagi. Skandal LCS, siapa dalang sebenar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Badan Peguam Malaysia melahirkan kebimbangan yang amat getir terhadap kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan timbalannya, Datuk Seri Muhammad Hassan, yang menuduh bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan menolak usul bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk mengemukakan bukti tambahan dalam kes beliau telah menghakis integriti kehakiman. Presidennya Karen Chia Yilin menegaskan ahli politik tidak seharusnya cuba untuk menang di Court of Public Opinion, iaitu Mahkamah Pendapat Awam, dengan mengeluarkan kenyataan tanpa memahami pemakaian undang-undang dan konsep relevannya berhubung perihal sesuatu kes. Tingkah laku seperti itu adalah sama dengan serangan terhadap kebebasan Badan Kehakiman dan Kedaulatan Undang-Undang, katanya dalam satu kenyataan. Badan Peguam Malaysia berpendapat bahawa kritikan yang bertanggungjawab terhadap sesuatu keputusan atau penghakiman adalah dibenarkan. Bagaimanapun, Badan Peguam mengulangi pendirian bahawa ahli politik tidak sewajarnya membuat kenyataan keji terhadap Badan Kehakiman untuk melemahkan kuasa mereka yang seterusnya boleh mengakibatkan pencemaran pendapat awam terhadap institusi tertinggi negara yang mentadbirkan keadilan mengikut undang-undang. Kenyataan yang tidak wajar hanya berfungsi untuk meracun telaga kerana hakim tidak boleh membela diri secara terbuka. Adalah jelas bahawa matlamat kenyataan sedemikian adalah bertujuan untuk meneruskan perasaan tidak percaya dan syakwa sangka di kalangan rakyat terhadap Badan Kehakiman kita, tegasnya. Kata Karen Chia, Ahmad Zahid dan Muhammad sengaja gagal memasukkan dalam kenyataan mereka bahawa Mahkamah Tertinggi menolak pengenalan bukti tambahan oleh pasukan Najib berdasarkan undang-undang dan duluan. Mahkamah Persekutuan juga mendapati bahawa Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang telah mensabitkan dan menjatuhkan hukuman terhadap Najib dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi tiada kepentingan yang tersembunyi di sebalik penubuhan SRC International Sdn Bhd untuk menjadikan beliau berat sebelah, kata Badan Peguam. Pekerjaannya sebelum ini dengan Maybank tidak akan ada kaitan dengan pertuduhan dalam penyalahgunaan kuasa Najib. Tiada bukti atau kaitan alasan bahawa hubungan profesionalnya dahulu dengan Maybank memberi pengetahuan khusus untuk menyokong penemuan fakta dan undang-undang yang dibuat terhadap Najib dalam isu penyalahgunaan kuasa, ujar Karen Chia. Badan Peguam Malaysia juga membangkitkan bahawa Najib secara rasmi telah menarik balik dakwaan rasuah terhadap Hakim Nazlan dalam affidavitnya apabila beliau berkata, "Untuk rekod, saya secara mutlak menarik balik sebarang tafsiran mengenai apa yang saya katakan yang mungkin boleh membawa maksud bahawa Hakim Nazlan telah disiasat atas kemungkinan rasuah." Jelas sekali penarikan balik dakwaan ini mencerminkan bagaimana ia dibuat secara licik dan tidak bertanggungjawab, tanpa asas yang wajar dan keseluruhannya tidak ada teras. Sekaligus ia membawa kepada kesimpulan yang tidak dapat dinafikan bahawa tidak ada kebenaran dalam perkara dakwaan tersebut dan sebarang penyiasatan adalah tidak wajar, tegas Badan Peguam. Menurutnya, Mahkamah mendapati affidavit Najib gagal menyatakan dengan tepat bukti yang boleh dipercayai atau berkaitan yang boleh mewujudkan sebarang bahaya sebenar wujudnya berat sebelah. Berdasarkan penghakiman mahkamah yang beralasan dan dipertimbangkan, Badan Peguam Malaysia yakin bahawa kita harus menghormati keputusan yang telah dibuat oleh para hakim. Ia bukanlah tempat untuk ahli politik menyemai perbalahan di kalangan rakyat dengan mengeluarkan kenyataan yang berpotensi mencemarkan nama baik sistem kehakiman di mata orang ramai. Kritikan awam terhadap hakim oleh ahli politik tidak dapat dipertahankan kerana ia secara subliminal menghakis kepercayaan rakyat terhadap institusi yang diberi mandat untuk melaksanakan keadilan dan menegakkan kedaulatan undang-undang. Hakim tidak berpegang kepada sesiapa melainkan undang-undang, bukan kepada ahli politik atau sebarang bentuk campur tangan luar,
dan kritikan oleh ahli politik terhadap hakim untuk tujuan mereka sendiri adalah tidak wajar dan mesti dielakkan dalam apa jua keadaan, tegas Badan Peguam Malaysia. Berbeza dengan pentaksub yang bermati-matian membina naratif kononnya Najib tidak diberi hak, pihak yang menyokong para hakim dalam kes penyelewengan 42 juta ringgit dana SRC ini ternyata kelompok yang berilmu dan berwibawa dalam bidang yang berkaitan. Mudah sungguh bagi pemimpin UMNO yang kaya raya untuk menyalahkan hakim bila didakwa. Rakyat yang tinggal di bawah jambatan dihalau oleh pihak berkuasa, nak salahkan siapa pula? Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak melafazkan sumpah mubahalah di Masjid Kampung Baru malam Ahad lalu. Sumpah itu dilakukan beliau menjelang prosiding rayuan akhir penyelewengan dana 42 juta ringgit milik SRC International Sdn Bhd Selasa ini di Mahkamah Persekutuan. Menurut laporan media, lafaz sumpah mengandungi 4 kenyataan. Pertama, aku tidak pernah pada bila-bila masa mengetahui secara khusus atau sebaliknya bahawa dana sebanyak 42 juta itu datangnya daripada syarikat SRC secara langsung atau tidak langsung. Kedua, aku tidak pernah menerbitkan atau bersetuju untuk mewujudkan syarikat SRC untuk tujuan merangkup apa-apa dana SRC bagi tujuan kegunaan pribadiku ataupun kegunaan keluargaku. Ketiga, aku tidak pernah mengarahkan mana-mana anggota pengarah atau mana-mana pegawai SRC untuk menyelewengkan apa-apa dana syarikat SRC ke dalam akaun bank aku untuk apa-apa tujuan pun. Keempat, aku tidak pernah terlibat di dalam mesyuarat kabinet untuk meluluskan jaminan-jaminan kerajaan bagi pinjaman KWAP, KWAP sebanyak 4 bilion ringgit kepada syarikat SRC untuk tujuan aku mendapatkan habuan haram sebanyak 42 juta tersebut. Jumaat lalu, pendakwa ad hoc V. Sitambaram berkata sebuah affidavit telah difailkan pada 23 Februari 2016 dalam saman sivil Najib terhadap bekas Presiden MCA Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik. Menurut Sitambaram, Najib telah mengesahkan affidavit itu dan mengakui beliau tahu dana 42 juta ringgit yang masuk ke akaun bank pribadinya datang dari SRC International, bekas Menteri Pengangkutan. Leong Sik dilaporkan berkata pada majlis yang diadakan di College Universiti Tunku Abdul Rahman pada 3 Oktober 2015 bahawa Najib mengambil wang rakyat dan memasukkannya ke dalam akaunnya. Najib menarik balik saman itu pada 22 Mei 2018. Sitambaram berkata pembelaan Najib dalam kes ini adalah beliau tidak tahu sumber dana tersebut. Ini adalah pembohongan yang sengaja kerana beliau dalam affidavitnya mengesahkan pengetahuannya bahawa 42 juta ringgit itu datang dari SRC International dan memasuki akaun banknya. Di sisi undang-undang ini dikira pengakuan bertulis yang mencabar kepentingannya sendiri, katanya. Pada 28 Julai 2020, Najib disabitkan dengan 7 tuduhan salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan pecah amanah jenayah membabitkan dana SRC berjumlah 42 juta ringgit oleh Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Beliau dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Sabitan itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada 8 Disember tahun lepas. Panel 3 hakim diketuai Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama Datuk Hazzanah Mihad dan Datuk Wazir Alam Maidin Mira. 11 suara bersetuju dengan dapatan Mahkamah Tinggi bahawa perayun Najib adalah pengarah bayangan SRC International. Beliau melantik pengarah lain dalam syarikat itu dan menandatangani surat pelantikan. Maka disebabkan itu, semua pengarah mematuhi arahan Najib di mana tiada bukti menunjukkan bahawa mereka tidak mematuhi keputusan berkenaan, kata Abdul Karim. Hari ini, perbicaraan diteruskan di hadapan panel yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Hakim lain yang bersidang termasuk Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim serta Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nalini Patmanathan, Datuk Mary Lim dan Datuk Zabidin Muhammad Diah. Dalam bahasa mudah, bukti yang muncul di mahkamah menunjukkan Najib tahu wang sebanyak 42 juta ringgit yang masuk ke dalam akaunnya itu berasal daripada SRC International. Beliau juga menguasai pengurusan SRC International sama ada daripada segi kewangan,
maupun sumber manusianya. Ketika itu Najib Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Penasihat Emeritus SRC International bukannya tunggul bernyawa. Jika 4 hakim yang mendapati Najib bersalah itu berada di pihak yang benar, bekas Perdana Menteri itu bukan hanya membohongi mahkamah tetapi membohongi Allah Subhanahu Wa Taala apabila bersumpah mubahalah baru-baru ini. Jangan ada pula yang membuat cerita karut orang bukan Islam mahu menjatuhkan Melayu Islam. Daripada 9 hakim yang bersidang dalam kes penyelewengan Najib ini, hanya 2 hakim yang bukan Islam. Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli mendakwa isteri kedua seorang menteri terbabit dalam skandal perolehan kapal pesisir pantai Later Combat Ship atau LCS. Menurut Rafizi, 2 buah syarikat palsu bernama Alice Marine Limited telah didaftarkan di Malta dan sebuah lagi Alice Marine Labuan didaftarkan di Labuan. Katanya kewujudan Alice Marine Limited hanya diketahui apabila pangkalan data syarikat pesisir luar pantai dibocorkan oleh pemberi maklumat sehingga menjadi skandal besar dunia yang dikenali sebagai Panama Papers dan Paradise Papers. Rafizi berkata semakan dengan pangkalan data Paradise Papers mengesahkan kewujudan syarikat Alice Marine Limited yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Zainab Muhammad Saleh. Wanita tersebut yang bernama Zainab Muhammad Saleh juga pemegang saham sebuah lagi syarikat pesisir luar pantai yang ditubuhkan di Malta bernama Intralogistics Limited. Syarikat ini memegang saham di dalam Alice Marine Labuan. Menurut Rafizi, kertas siasatan dalaman skandal LCS yang belum dinyah klasifikasikan menerangkan secara jelas penglibatan syarikat-syarikat Alice Marine yang menyelewengkan dana kapal perang LCS. Semakan saya menunjukkan bahawa skim menyeleweng dana awam dari projek LCS ini dibuat selama bertahun-tahun dan dengan penuh perancangan. Saya juga boleh mengesahkan bahawa ada pelbagai bentuk kontrak pertahanan lain yang melibatkan Latif Ahmad dan LCS bukan satu-satunya projek yang melibatkan syarikat-syarikat berkaitan dengan beliau, dakwa Rafizi. Kata Rafizi, muka surat 96 perenggan 3.16.13.2 laporan siasatan LCS menyebut it is noted that Abdul Latif is the spouse of Zainab, yang bermaksud siasatan mengambil maklum bahawa Abdul Latif adalah suami kepada Zainab. Kebetulan Datuk Dr. Abdul Latif adalah Timbalan Menteri Pertahanan bagi tempoh 2008 hingga 2013. Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu ialah Datuk Seri Najib Razak, manakala Menteri Pertahanannya ialah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Rafizi mendedahkan penyelewengan berlaku dengan 2 cara, iaitu pertama, syarikat-syarikat tersebut dilantik menjadi jururunding technical project sedangkan mereka tiada kepakaran. Mereka menghantar invoice bagi kerja-kerja yang tidak dilaksanakan sebanyak 23.37 juta ringgit diselewengkan. Menggunakan kaedah ini di awal pelaksanaan projek sekitar 2011 hingga 2014. Kedua, Alice Marine juga dilantik sebagai pembekal alat-alat gantian kepada projek LCS. Lantikan itu berdasarkan maklumat palsu. Kononnya, ia mempunyai lesen daripada kerajaan Perancis untuk menjadi pengeksport global alat gantian pertahanan, sedangkan ia tidak mempunyai lesen tersebut. Projek LCS membayar sekitar 210 juta ringgit bagi alat-alat gantian yang kononnya dibekalkan oleh syarikat Perancis, tetapi bayaran diselewengkan ke syarikat-syarikat palsu yang ditubuhkan di Malta dan Labuan. Rafizi juga mendakwa ada beberapa projek pertahanan negara lagi yang turut melibatkan Alice Marine dan beberapa syarikat lain yang dimiliki dan dikawal oleh Latif atau isterinya. Hakikat bahawa skim-skim menyelewengkan dana LCS menggunakan syarikat-syarikat palsu yang dimiliki oleh Timbalan Menteri Pertahanan pada ketika itu bukanlah satu kebetulan. Sebab itu saya dari awal telah menuntut penjelasan dari Zahid Hamidi sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggungjawab menukar reka bentuk kapal dari Sigma kepada Gowin, dan Najib Razak yang merupakan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri ketika itu. Mustahil skim penyelewengan ini yang melibatkan projek-projek yang dikendalikan oleh kedua-dua mereka, iaitu Najib dan Zahid, boleh berlaku tanpa pengetahuan mereka, tegasnya. Rafizi berharap pendedahannya menutup mulut UMNO dan Barisan Nasional yang cuba menyalahkan pesara-pesara tentera laut apabila skandal ini meletup. Skandal sebesar ini tidak boleh berlaku tanpa ada dalang dari kalangan pimpinan UMNO yang membuat keputusan-keputusan besar pada ketika itu, sedangkan pesara-pesara tentera laut hanya bersubahat melaksanakan penyelewengan. Saya juga berharap pimpinan Perikatan Nasional dan Bersatu dan PAS mula sedar bahawa skandal LCS ini akan turut mengheret mereka kerana pimpinan kanan mereka Latif Ahmad dan keluarganya terlibat secara langsung di dalam syarikat-syarikat palsu yang menyelewengkan dana projek LCS, dakwa Rafizi. Semakan Jom Channel pada pautan yang diberi, Rafizi menunjukkan nama Zainab Muhammad Saleh wujud
dalam data Paradise Papers Malta Corporate Registry. Saya menunggu reaksi pimpinan UMNO, PAS dan Bersatu yang membentuk Kerajaan Persekutuan kali ini, ujar Rafizi. Bagaimanapun, Abdul Latif dalam satu kenyataan media menafikan bahawa Zainab adalah isteri beliau. Merujuk kepada laporan berita yang tular berkaitan siasatan projek kapal tempur pesisir LCS, saya menegaskan bahawa Zainab Muhammad Saleh bukan isteri saya seperti mana yang dinyatakan dalam berita tersebut. Sebagai anggota kabinet, saya bersedia memberi kerjasama penuh sekiranya pihak berkuasa ingin menjalankan siasatan selanjutnya, katanya. Abdul Latif kini memegang jawatan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. Beliau salah seorang daripada ahli Parlimen UMNO yang melompat ke Bersatu pada 2019. Menurut Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC, Parlimen Kerajaan telah membelanjakan RM6.08 bilion bagi projek LCS untuk tentera laut. Tetapi tiada satu pun daripada 6 kapal tersebut disiapkan atau dihantar. Berdasarkan jadual asal, kapal pertama patut dihantar pada 2019. Justru, bukan hanya Rafizi yang menunggu reaksi pemimpin Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, siapa Zainab Muhammad Saleh. Rakyat juga sedang menunggu dan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmi Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.